Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnan Mutakin bin Aswadi, pemegang nombor matrik 054138. Jadi saya ingin membentangkan mengenai latar belakang bagi tokoh Bani Abbasiyah, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Okey, pertama sekali, nama beliau adalah Abdullah Abu Abbas Al-Ma'mun. Dilahirkan pada tahun 198 Hijrah. Salasilah keturunan Khalifah Al-Ma'mun adalah sama dengan salasilah keturunan adinda baginda, iaitu Khalifah Al-Amin, iaitu Abdullah bin Harum bin Muhammad bin Abdullah. Manakala ibunda baginda bukanlah Ummu Ja'far Zubaidah binti Ja'far bin Al-Mansur, tetapi seorang jariyah berbangsa Parsi bernama Maraji. Jelas baginda itu berlainan ibu dengan adinda baginda Al-Amin. Manakala bapanya pula adalah Khalifah Harun Ar-Rashid, yang merupakan khalifah yang hebat waktu itu. Merupakan khalifah yang hebat pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Seterusnya, bagi pendidikannya, sebelum usia 5 tahun, beliau dididik agama dan membaca Al-Quran oleh kedua orang ahli yang terkenal bernama Kasai Nahwi dan Yazidi. Untuk pelajaran hadis, Harun Ar-Rashid menyerahkan kedua puteranya Al-Ma'mun dan Al-Amin kepada Imam Malik di Mekah. Dan kedua puteranya itu belajar kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Al-Ma'mun telah menguasai ilmu-ilmu kesusastraan, tata negara, hukum, hadis, falsafah, astronomi dan berbagai ilmu pengetahuan yang lainnya. Seterusnya, perwatakan beliau ialah Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang khalifah Islam yang arif, bijaksana, tinggi akalnya, bagus budi pekertinya dan mengutamakan kemerdekaan dan kebebasan. Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang lelaki yang kacak menawang mengikut ahli sejarah. Baginda adalah seorang yang gagah berani, pintar, cintakan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, sangat pemaaf, bersopan santun, lemah lembut, baik hati, suka menolong orang yang berada dalam kesusahan dan mudah menurut nasihat daripada orang-orang yang bijak, pandai, terutama para menteri baginda. Beliau merupakan Khalifah Abbasiyah ketujuh yang mengantarkan dunia Islam pada puncak pencapaian masa keemasan Islam. Ia dikenal sebagai tokoh pemimpin yang dianugerahi intelektual yang cemerlang. Seterusnya adalah menjadi khalifah. Beliau menaiki kursi khalifah selepas terpaksa mengharungi peperangan dengan adindanya Khalifah Al-Amin. Tetapi semua itu adalah kesalahan Khalifah Al-Amin kerana telah cuba berkhianat kepada kekanda baginda, iaitu Khalifah Al-Ma'mun, yang mana mereka telah ditetapkan oleh ayahnya, iaitu Khalifah Harun Rashid, sebagai penerus khalifah setelah adindanya Khalifah Amin. Namun Khalifah Amin memilih anaknya untuk menjadi khalifah selepasnya. Oleh itu berlakulah pengkhianatan dalam menjadi khalifah ini. Tempoh Khalifah Al-Ma'mun selama 20 tahun itu telah membawa kepada zaman keemasan bagi umat Islam, iaitu telah banyak sumbangan Al-Ma'mun sepanjang beliau menjadi khalifah bagi umat Islam. Okey, seterusnya adalah kewafatannya. Khalifah Al-Ma'mun mula menunjukkan diri baginda ke medan perang sehinggalah tahun 1218 Hijrah, iaitu 833 Masihi, iaitu sehingga kewafatan baginda. Bagi memerangi bahayanya pemberontak Babu Al-Qurami yang telah dibantu oleh kerajaan Rom Timur atau
Byzantium. Dalam penterpuan di kota Tarsus, tentera Rom telah mengalami kekalahan yang teruk sehingga memaksa Maharaja Rom iaitu Kaisar Theophilus membayar jizyah kepada Khalifah Al-Ma'mun. Setelah Khalifah Al-Ma'mun sampai di sebuah kota bernama Byzantium yang terletak di utara kota Tus pada tahun 218 Hijrah, baginda telah jatuh sakit dan wafat di situ. Ketika itu usia baginda baru 48 tahun. Selepas wafat, Khalifah Al-Ma'mun sempat menyebut nama saudaranya Al-Mutaksin sebagai pengganti baginda. Jadi itu saja latar belakang bagi tokoh Bani Abbasiyah iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Okey, jadi saya akan meneruskan kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Najmi bin Mazadi, pemegang nombor matrik 052270. Saya akan menceritakan berkenaan dengan sumbangan Khalifah Al-Ma'mun ni pada zaman pemerintahan beliau. Okey, pada umumnya kita ketahui bahawa Khalifah Al-Ma'mun ni seorang yang sangat menciptakan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang saya terangkan pada pada malam ni adalah sumbangan Al-Ma'mun berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Okay, pertama sekali, Ibnu Al-Ma'mun ni dia menterjemah buku-buku asing. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau berusaha untuk menterjemahkan buku-buku asing di pelbagai bidang dengan penuh rasa bersungguh-sungguh. Di samping itu, zaman Khalifah Al-Ma'mun adalah merupakan suatu zaman yang cukup gemilang, di mana baginda memiliki para penterjemah yang begitu ramai. Para penterjemah yang dimiliki oleh baginda sewaktu adalah golongan cendekiawan atau golongan cerdik pandai. Yang senang ceritalah, yang para penterjemah waktu zaman baginda ni adalah seorang yang celik bahasa. Semua dia pandai dalam pelbagai bahasa. Ada yang pandai bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Greek tua, macam-macam bahasa lah, bahasa Rom, bahasa Hindi. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ni menggunakan kepakaran mereka untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan, untuk menyebarkan lagi ilmu pengetahuan dengan cara menterjemah kan. Okey, yang kedua, mendirikan Baitul Hikmah. Khalifah Al-Ma'mun juga telah menyumbangkan sebuah pusat pembinaan yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pusat tersebut ialah Baitul Hikmah atau rumah pengetahuan bagi mengembangkan lagi ilmu pengetahuan dalam semua bidang. Okey, Baitul Hikmah ni kini satu tempat yang mana dipanggil sebagai pusat pendidikan dunia waktu zaman Khalifah Al-Ma'mun ni. Ini kerana pusat Baitul Hikmah ni lengkap dengan orang kata lengkap lah. Kalau kita macam zaman sekarang ni universiti, dia ada latihan untuk tempat untuk perguruan, untuk lengkap lah untuk ilmu pengetahuan, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ni. Baitul Hikmah adalah salah satu tempat yang mana yang penting pada zaman itu dalam usaha untuk menyebarkan lagi ilmu pengetahuan. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ni juga memainkan peranan yang penting dalam pembinaan Baitul Hikmah ni. Di mana Baitul Hikmah ni kita tahu terletaknya banyak buku-buku pada zaman dahulu. Memang banyak buku-buku, tak kira pelbagai bidang ilmu. Semua ada untuk ilmu agama, ilmu sains, ilmu matematik, ilmu kajian bintang, ilmu geometri, macam-macam ilmu yang ada kat dalam tu. Kira dia kalau zaman sekarang ni, dia kalau ada lagi Baitul Hikmah ni, mungkin akan jadi tempat untuk para ilmuwan yang datang. Mesti ramai para ilmuwan yang ada kat sana untuk membuat kajian. Okay, yang ketiga, membuat perdamaian dengan penguasa Pulau Cyprus. Okay, saya ringkas saja cerita dia. Okay, Khalifah Al-Ma'mun ni, beliau telah mengetahui bahawa Pulau Cyprus ni kaya dengan ilmu pengetahuan. Okay, disebabkan itu beliau merancang dengan mewujudkan hubungan yang baik dengan
penguasa Pulau Cyprus. Hal ini kerana di Pulau Cyprus ni terdapat ilmu yang mana banyak ilmu yang ada dekat pulau tu, antaranya ilmu pasal kaji bintang, ilmu pasal sains, ilmu pasal macam-macam ilmu yang mana bagi Khalifah Al-Ma'mun dia sangat berguna untuk pembangunan masyarakat. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ni dia mengambil peluang dengan mewujudkan hubungan yang baik dengan penguasa tu. Kalau bila hubungan yang baik kan, macam kita sekarang, negara Malaysia berhubungan baik dengan Indonesia, maknanya kedua-dua negara akan dapat manfaat satu sama lain. Indonesia akan dapat manfaat daripada hasil perdamaian dengan Malaysia, begitu juga Malaysia dia akan dapat manfaat lah daripada hubungan yang baik antara dua negara kan. Macam itulah akhirnya nak dikaitkan dengan cerita Khalifah Al-Ma'mun yang berdamai dengan penguasa Pulau Cyprus. Saya rasa itu saja daripada saya. Nanti kawan saya akan sambung selepas. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zarif Lutfi bin Khalil Anwar, pemegang nombor metrik 054212. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan pada subtopik isu di sebalik sejarah Al-Ma'mun. Jadi pada era pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau menghadapi banyak cabaran dan juga rintangan dalam menjalankan urusan pentadbiran demi menjaga rakyat dan juga negara. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini dia punya sejarah untuk menjadi seorang khalifah adalah berbeza, ataupun nak kata dekat sini isu dia sangat besar dan menjadi berbeza dengan khalifah-khalifah sebelum daripada beliau, di mana mereka terdahulu dapat menduduki kerusi khalifah tersebut dalam suasana yang aman dan damai. Jadi kita lihat pada isu pertama, iaitu isu yang dihadapi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Yang pertama iaitu timbulnya peperangan yang terpaksa terhadap Khalifah Al-Amin. Jadi sebelum itu, siapakah itu Khalifah Al-Amin? Jadi Al-Amin ini ialah adinda ataupun abang sendiri kepada Khalifah Al-Ma'mun. Jadi timbulnya isu di sini iaitu isu peperangan tercetus di antara kedua-dua ahli keluarga ini, iaitu Al-Ma'mun dan juga Al-Amin, adalah berpunca daripada sikap atau kehendak Khalifah Al-Amin yang berhasrat untuk menyingkirkan adiknya Al-Ma'mun ini daripada putera mahkota. Seterusnya menghalang Al-Ma'mun sendiri untuk memegang peranan sebagai khalifah. Peristiwa ini di mana sebelum Al-Ma'mun menjadi khalifah, peperangan ini terjadi sebelum daripada Al-Ma'mun menjadi khalifah, di mana Al-Amin setelah ayah mereka berdua iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia. Jadi takhta khalifah tersebut turun kepada Khalifah Al-Amin selaku abang kepada Al-Ma'mun. Jadi dia dah jadi khalifah, tetapi dalam hasrat ataupun hakikatnya dia Al-Amin ini ingin menyingkir adik dia Al-Ma'mun daripada putera mahkota, seterusnya halang ataupun sekat daripada menjadi khalifah pengganti kepada dia. Jadi tujuan Khalifah Al-Amin buat sedemikian, beliau ingin melantik anak ataupun putera beliau sendiri, iaitu Musa sebagai putera mahkota mendahului Al-Ma'mun. Jadi tindakan ini Khalifah Al-Amin buat secara diam-diam dan tidak viral lah, tak menular. Namun begitu Al-Ma'mun tetap sedar dan tak ambil ringan akan usaha ataupun tindakan abang dia sendiri. Jadi Al-Ma'mun mengisytiharkan penderhakaan terhadap pemerintahan Khalifah Al-Amin. Jadi bila Al-Amin tahu Al-Ma'mun ini telah mengisytiharkan penderhakaan, jadi secara tak langsung dengan segera Al-Amin ini
mencetus ataupun mengisytihar perang kepada Al-Ma'mun. Namun tidak bernasib baik kepada abang dia Al-Amin, maka tewas dan kemenangan jatuh kepada Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Baik, isu yang kedua, 8 pemberontakan. 8 pemberontakan ini ini adalah peristiwa yang timbul setelah Al-Ma'mun menjadi khalifah. Jadi saya tak akan sentuh satu-satu, saya tak akan sentuh mengenai pemberontakan tersebut, tapi saya just nak highlight di sini antara isu yang timbul, iaitu 8 pemberontakan terhadap Khalifah Al-Ma'mun. Jadi sungguh pun ataupun kita tahu zaman Khalifah Al-Ma'mun ini dianggap sebagai zaman keemasan ataupun zaman keagungan, zaman di mana negara tengah maju. Jadi setelah tetapi pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun juga, sebagaimana pemerintahan ayah dia Khalifah Harun Ar-Rasyid, tetap ada pemberontakan yang kalau dikira telah membantut pertumbuhan kemajuan pemerintahan, terutama dari aspek perdagangan, aspek ilmu pengetahuan. Jadi tetapi disebabkan kota Baghdad, jadi keluarga Harun Ar-Rasyid ini memerintah negara Baghdad, kota Baghdad, maafkan saya, kota Baghdad. Jadi kota Baghdad ini pada masa tu telah pun maju pada zaman pemerintahan terutamanya ayah dia. Masa tu dah pun maju. Jadi disebabkan kemajuan yang ada dari segi aspek perdagangan, ilmu pengetahuan, jadi pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun tidak menjadi terbantut dari segi perjalanan pemerintahan dan juga perkembangan pemerintahan. Jadi para sejarawan menyatakan setelah Khalifah Al-Ma'mun ini, perbincangan ahli sejarah lah, setelah Khalifah Al-Ma'mun selesai memberontak ataupun berperang dengan abang dia Al-Amin dan dilantik menjadi Khalifah Bani Abbasiyah yang ketujuh, baginda terpaksa menghadapi pemberontakan yang seterusnya, dan pemberontakan tersebut bukanlah satu, banyak, yakni 8, dan kekacauan yang timbul di dalam negara. Sebahagian pemberontakan dan kekacauan itu adanya yang baru sahaja muncul, dan sebahagian yang lain, maksudnya dekat sini ada pemberontakan tersebut pemberontakan yang ataupun peristiwa yang baru, dan ada juga pemberontakan yang timbul disebabkan rentetan daripada pemberontakan yang dah pun tercetus sejak zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi bila tiba waktu ataupun pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, beliau sendiri yang terpaksa handle ataupun hadap rentetan pemberontakan tersebut. Jadi saya ingin sebut 8 pemberontakan tersebut, iaitu pemberontakan yang pertama iaitu Nasru bin Sabah, pemberontakan yang kedua oleh Abu Suraya, ketiga oleh Babu Al-Khurrami, yang keempat pemberontakan oleh penduduk kota Baghdad sendiri, dan yang kelima pemberontakan oleh kaum Zati, dan yang keenam pemberontakan oleh penduduk negeri Mesir, ketujuh pemberontakan kaum Syiah, dan pemberontakan yang ke-8 iaitu daripada kaum Khawarij. Jadi timbulnya 8 episod pemberontakan dan kekacauan ini. Jadi inilah yang menjadi sekatan ataupun kesukaran Khalifah Al-Ma'mun untuk menjalankan urusan pentadbiran. Baik, isu yang ketiga iaitu isu kemunculan ataupun munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerintah sendiri. Jadi isu ini juga pernah berlaku pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ayahanda beliau sendiri. Maka kemudian berlaku juga pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana isu ini berlaku apabila iaitu isu ini pembentukan ataupun keluarnya kerajaan-kerajaan kecil, di mana asalnya kerajaan-kerajaan kecil ini berada di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Tetapi bila ada pihak daripada mereka yang
ingin membebaskan diri ataupun cuba orang kata protes untuk keluar daripada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, maka ini yang menjadi isu. Jadi sedikit penerangan, kerajaan kecil yang terbentuk iaitu yang terbentuk ialah bercirikan autonomi, di mana mereka ingin merentah sendiri, bebas daripada pengaruh dan kawalan kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi orang kata kalau kita panggil kerah kepala lah, nak keluar kan daripada tangan ataupun kuasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sendiri. Sedangkan Al-Ma'mun telah menjalankan urusan pentadbiran dengan cukup baik. Maka bila berlaku perpecahan, mereka ingin keluar daripada pemerintahan Al-Ma'mun, maka ini yang menjadi isu ataupun menjadi kekangan kepada Khalifah Al-Ma'mun untuk mendirikan sebuah negara Islam yang utuh, orang kata yang kuat. Jadi tak terjadi ataupun tak comel lah negara tersebut bila berlakunya perpecahan. Jadi bila pecah, terpaksalah Al-Khalifah Al-Ma'mun menghandle pula kerajaan-kerajaan kecil di bawah yang berlaku perpecahan di bawah pemerintahan beliau sendiri. Jadi itu sahaja daripada kami. Mohon maaf di atas segala kekhilafan dan jutaan terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.